Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar anda? Selamat berpuasa. Macam mana puasa kita hari ini? Adakah kita merasa jasad jiwa roh kita semakin lemah? Adakah tubuh kita merasa semakin sakit? Adakah perut kita semakin hari semakin lapar? Ya? Saya harap itulah proses yang anda sedang lalui sekarang ni. Okey? Supaya anda mendapat Ramadan, mendapat imbuhan daripada Ramadan yang sebenar-benarnya yang sepatutnya kita dapat. Okey? Saya nak tanya, sama ada anda pernah tak dengar tentang shock wave therapy? Shock, S-H-O-C-K, shock wave therapy. Kalau anda tak pernah dengar, saya nak terangkan ni. Kajian sains dah membuktikan bahawa kalau ada perubahan gelombang yang dialami oleh jasad kita, dan dia mampu, perubahan gelombang tu mampu untuk memecahkan batu karang dan batu hempedu. Okey? Dia juga mampu untuk memecahkan longgokan toksin ataupun cyst, fibroid, darah-darah beku. Dia juga mampu untuk memecahkan kolesterol dan sebagainya. Okey? So disebabkan tu, sains moden bila dia dah faham daripada hasil kajian ni, dia mencipta suatu mesin di mana mesin tu memberikan kita very gentle shock wave. Okay? So shock wave tu bila dia menukar gelombang di dalam tubuh kita, dan dia akan mampu untuk nak memecahkan itulah yang batu karang, batu hempedu, cyst, fibroid, darah beku, kolesterol dan sebagainya. Which is an excellent therapy actually. Okay? Tetapi adakah kita sedar bahawasanya Allah SWT di dalam mencipta teknologi fitrah jasad jiwa roh kita telah mencipta shockwave therapy secara natural. Okay? Secara semula jadi. Macam mana shockwave therapy yang selalu kita terima? Sebagai contoh, kita ada musim kemarau. Okay? Musim panas. Kemudian kita ada musim hujan. Musim sejuk. So, bila dalam musim panas kadang-kadang kita demam. Kan, shockwave therapy daripada cuaca tu membuatkan sistem imun kita boleh bertambah kuat dan dia dapat melawan segala infeksi dan dia akan bereaksi dalam bentuk demam. Begitu juga yang berlaku pada musim sejuk, pada musim hujan, okay? Dan di negara-negara yang mempunyai 4 musim. So these are all shockwave therapy di mana jasad kita menerima perubahan demi perubahan demi perubahan and have to adapt and have to adapt and have to adapt. Okay? Macam anak saya setiap kali anak saya yang belajar di luar negara, kan, setiap kali musim panas dia akan demam. Okay? Dia ada demam yang sampai dinamakan demam tulang. Alright. Pada musim sejuk begitu juga, bila perubahan cuaca pada musim sejuk dia akan demam again. So that is why it is very healthy, sangat sihat ni untuk kita demam setahun sekali atau setahun 2 kali. The best is setahun 2 kali, tapi kalau tidak berlaku setahun 2 kali, sekurang-kurangnya kita patut demam setahun sekali. Kalau kita tak demam setahun sekali tu, dan kita harus berwaspada kerana sistem imun kita dah lemah dan kita akan mudah mendapat penyakit-penyakit kronik, ya, seperti serangan jantung, stroke, kanser dan sebagainya. Ramai orang yang tak sedar benda ni. A lot of people dia datang kat saya daripada dalam usia 50-an, 60-an, kadang 70-an. Dia kata, saya lama tak sakit. Demam pun tidak. Saya sihat sungguh. Sebenarnya tak sihat tu. Kalau you dah lama tak demam, maksudnya you sangat tidak sihat kerana sistem imun you dah sangat-sangat lemah. Jadi, selain daripada perubahan cuaca tu, kita mengharungi shockwave therapy di dalam bulan Ramadan. Okay? Bulan Ramadan ni Allah design, ya, supaya jasad kita mengharungi shockwave therapy. Nafsu kita juga mengharungi shockwave therapy. Ya? So, kita dah biasa kan waktu siang bila bangun tidur tu lepas dah basuh-basuh mulut, dah gosok gigi ke, dah mandi ke, tiba-tiba kita first thing kita ingat nak makan, nak minum. Kalau tak makan minum, kalau lari ke office pun sampai office terus nak makan, nak minum kan. So jasad kita memang dah tune waktu siang ni kita nak makan.
dan waktu malam itu kita nak tidur. Tapi di dalam bulan Ramadan, Allah jadikan bulan ini untuk terbalikkan sistem kita. Di dalam waktu siang, kita tidak makan, kita berlapar. Dan di dalam waktu malam, kita tidak tidur. Itulah shockwave therapy yang sepatutnya kita harungi di dalam bulan Ramadan. Berikan kejutan kepada jasad jiwa roh kita supaya jasad kita dapat pecahkan toksin-toksin yang ada di dalam tu kan, semua darah-darah beku, sis, fibroid, kolesterol, batu karang, candida, semuanya akan release, okay? Segala bakteria semua akan keluar dan jasad kita boleh sihat, boleh bersih semula. Okay? Sebab pembersihan atau penyucian tu sangat penting untuk sistem enjin jasad kita agar tidak ada apa-apa pun, tak ada toksin yang boleh menghalang perjalanan sistem enjin jasad untuk mengikut teknologi fitrah. Di dalam kehidupan zaman moden ni, when we have sedentary lifestyle, sedentary lifestyle ni maksudnya gaya hidup fitnah yang membuatkan kita ni banyak duduk, okey, atau tidak bergerak. Kita duduk depan komputer, kita duduk depan TV, kita duduk depan handphone kan. So this is gaya hidup fitnah yang dicipta supaya kita tidak banyak bergerak, kita tidak mengalami shockwave therapy di dalam lifestyle kita. Okay? Kalau di dalam lifestyle, di dalam gaya hidup kita, kita mengalami shockwave therapy apabila kita selalu kayu basikal kan. Bila kita kayu basikal tu kan kadang-kadang jalan raya tu tidak rata, so kita geduk. Itu adalah juga shockwave therapy. Kita panjat pokok, kita terjatuh, ataupun kita cangkung untuk buang air besar kan. Cangkung untuk buang air besar tu dia memerlukan physical effort yang sangat kuat ya. So kalau kita dah lama tidak mencangkung kan, kita duduk kita selalu buang air besar atas jamban duduk, dan bila kita cangkung kita rasa sakitnya sendi-sendi kita, okey, sebab sendi kita semua tidak exercise untuk mencangkung dah lama, right? Dan bila kita mencangkung itulah, di dalam keadaan bercangkung itulah kita punya najis, sebenarnya usus kita terbuka dan najis kita senang keluar. Dan bila kita duduk di atas jamban duduk, sebenarnya usus kita tersepit dan najis kita hanya sebahagian dapat keluar dan sebahagian lagi tersumbat di dalam. Ya, lama-lama najis tu mengeras dan menjadi toksin yang sangat membahayakan. Kita juga dah tak berjalan atas tanah kan. Kalau kita berjalan atas tanah dengan kaki ayam, tanah tu kan selalunya tak rata kan. Dia memberikan exercise macam reflexology kepada kaki kita. Dia juga adalah shock wave untuk neuron kita. So bila kita tak buat semua ni, then kita tidak mengalami shockwave therapy di dalam kehidupan seharian, di dalam gaya hidup kita seharian. Jadi longgokan toksin tu makin hari semakin banyak di dalam tubuh ya. Jadi bila kita di dalam sedentary lifestyle gaya hidup fitnah ni yang kita terlalu banyak duduk, longgokan toksin beracun semakin hari semakin banyak berkumpul di dalam jasad. Barulah businesses can make money kan, then they sell you machine untuk buat shockwave therapy, they sell you machine untuk give you ultraviolet rays, ultraviolet sauna, ultraviolet beds dan sebagainya. Jadi dalam keadaan yang longgokan toksin kita semakin hari semakin banyak, yang paling affected adalah sendi-sendi kita, kerana pada sendi itulah longgokan toksin tu paling banyak berkumpul ya. Jadi lama kelamaan sendi kita sakit dan kita juga tak dapat nak solat secara normal. So kita tak dapat nak rukuk dan kita tidak dapat nak sujud. Bila kita dah tidak lagi rukuk dan sujud dan kita duduk di atas kursi sambil bersolat, bukan tak boleh, boleh kan. Tetapi apa yang berlaku adalah longgokan toksin semakinlah banyak berkumpul kerana sekurang-kurangnya di dalam riadah kita kan, rukuk, solat tu, at least masa tu pun adalah juga pergerakan yang berlaku yang memberikan kita some shock wave, very minimal shock wave therapy untuk nak
hapuskan toksin, longgokkan toksin pada sendi. Tetapi bila kita dah duduk atas kerusi dan bertahun-tahun, then this is the reason why kita makin hari makin keras. Kerana toksin tu dia memang bila dia berkumpul di mana-mana tempat, sama ada pada sendi dia mengeraskan sendi, kalau dia berkumpul pada organ dia mengeraskan organ. Dan pada zaman hari ni, zaman fitnah ni kan, kita kebanyakan orang yang dah berumur 60-an, 70-an kan, mereka mengalami masalah lutut. So lutut tu katanya tidak lagi mengeluarkan gel kan antara dua tulang. So dia tak ada grease katanya. Okay, itu bukan disebabkan kerana kita tua, tetapi kerana gaya hidup fitnah yang kita lalui. Okay, kalau bila kita mencangkung, every time kita cangkung dia pump the gel. Okay, tetapi bila kita dah tidak mencangkung untuk buang air besar atau pada bila-bila masa untuk exercise or whatever, dan dia tidak lagi pump untuk mengeluarkan gel tu. Sebenarnya kan macam seperti ibu yang melahirkan anak kan, bila ibu yang melahirkan anak, dia ada je susu untuk nak untuk keperluan anak dia, tetapi susu tu hanya akan banyak apabila anak tu banyak menghisap susu. Kalau anak tu kurang menghisap susu, susu tu akan kering. Begitu juga gel pada lutut kita. So segala benda yang Allah cipta di dalam jasad kita ni, dia akan keluar apabila diperlukan. Dia tak akan ada di sana bila kita tidak menggunakan dia, kan? Because it's of no use if you do not use it, right? So that is why gel pada lutut tu makin hari makin kering, bukan disebabkan oleh tua, disebabkan oleh kita sedentary lifestyle. So kalau kita tidak mahu lutut kita kekeringan gel tu, then please do your squats. Kita kena mencangkung, sama ada di dalam exercise, tapi lebih baik di dalam membuang air besar. So kurang-kurangnya kita buang air besar dengan keadaan mencangkung. So itulah shockwave therapy yang diperlukan oleh sistem jasad kita di dalam gaya hidup fitrah, kalau kita melalui gaya hidup fitrah. Okey, tips saya untuk hari ini adalah untuk bagaimana cara untuk kita nak mengeluarkan longgokkan toksin daripada memori beracun, okey, daripada jiwa kita, pendaman jiwa memori beracun kita. So kadang-kadang kita mengharungi keadaan hidup yang mana kita tidak dapat redha, kita berdendam atau kita kecewa dengan keadaan hidup kita, bagaimana kita nak lepaskan dia. Now, kalau mengikut gaya hidup fitrah, kita hidup mengikut gaya hidup fitrah, banyak benda, aktiviti di dalam gaya hidup fitrah tu boleh melepaskan dia. Macam zaman dulu orang perempuan, dia basuh baju sendiri kan, dia pakai yang papan basuh baju tu kan, bila dia santai baju tu, dia boleh dengan kuat. Bila dia tengah marah tu, dia ekstra sikit lah energinya kan. Ataupun dia cuci lantai tu, time tu lah dia nak berus lantai dia sampai kilat kan. Atau orang lelaki dia boleh keluar naik kuda dan berkuda sampai hilang, sampai pecah kemarahan dia, kebencian dia terhadap segala sesuatu. Atau kita ambil kapak, kita pergi kapak pokok tu dengan betul kan. Atau kita boleh, apa yang saya dulu buat masa saya muda-muda adalah saya ambil bantal, saya menjerit sekuat-kuat hati di dalam bantal tu, atau saya tumbuk bantal saya tu kan. So these are ways in which kita kena ada physical activity lah nak melepaskan jiwa ni. Bukan je kita duduk kat one corner di dalam bilik tu and help and expect longgokkan memori beracun dalam pendaman jiwa ni nak keluar dengan sendirinya. It's not magic. You've got to put in some effort, okay? Calm yourself, cari jalan yang terbaik untuk meluahkan pendaman jiwa tu dengan sebaiknya and get it out, okay? Sebab kita nak bersih ni untuk nak bertemu dengan Lailatul Qadar, okay? Itu saja tips untuk hari ini. Semoga ianya bermanfaat untuk anda. Semoga kita semua akan bertemu dengan Lailatul Qadar pada tahun ini, okay? Untuk 10 hari terakhir Lailatul Qadar ni, saya akan bersama dengan anda pada setiap hari. Nanti ikuti saya, kita akan buat announcement pada Facebook. Ikuti saya setiap hari di Facebook Premier. Okay? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Overhaul Body, bangkitkan nikmat hidupmu.